Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Kushairi bin Syafi'i, nombor metrik 282317. Kami akan membuat pembintangan berkaitan dengan tajuk cukai harta di Singapura. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Yang pertama Muhammad Hafizul bin Muhammad Yusof, nombor metrik 282345. Yang kedua Muhammad Zuhilmi bin Ismail, nombor metrik 282283. Yang ketiga saya sendiri, dan yang terakhir Nur Syairah binti Muhammad Zaki. Selanjutnya kita pergi kepada pengenalan. Kebiasaannya cukai harta ini selalunya merupakan sumber utama sesebuah kerajaan yang merupakan hasil yang digunakan untuk membiayai sektor awam yang berperanan untuk menyediakan berbagai perkhidmatan, antaranya seperti polis, perlindungan kebakaran, pendidikan, taman dan juga perkhidmatan pertahanan. Kita pergi kepada definisi cukai. Kebiasaannya pemilik harta yang tidak alih di Singapura adalah tertakluk kepada cukai yang juga dikenali sebagai cukai harta. Tidak kira sama ada rumah itu diduduki oleh pemilik ataupun disewakan, ataupun rumah itu rumah kosong lah. Seterusnya kita pergi kepada tujuan cukai. Disebabkan oleh peningkatan kepentingan sektor tanah di Singapura dan kenaikan harga tanah, maka hasil cukai tanah mewakili sebahagian besar daripada jumlah hasil kutipan daripada kerajaan lah. Seterusnya saya serahkan pembintangan kepada rakan yang seterusnya lah. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan meneruskan pembintangan iaitu klasifikasi cukai. Klasifikasi cukai, teknik cukai, asas cukai dan struktur kadar cukai boleh digunakan untuk menerangkan cukai harta. Teknik cukai. Cukai hartanah biasanya bebas daripada penyediaan perkhidmatan dan utiliti tempatan tertentu. Cukai hartanah menyumbang 4.8% daripada jumlah hasil operasi kerajaan di Singapura. Menggunakan nilai tahunan hartanah, cukai hartanah perlu dibayar pada kadar 10% untuk harta kediaman yang disewa dan 4% untuk harta kediaman yang diduduki pemilik. Pemilik mesti membayar cukai setiap tahun dan lebih awal pada bulan Januari setiap tahun. Untuk hartanah baru, cukai hartanah bermula pada tarikh permit penghunian sementara dikeluarkan. Penyata cukai harta tanah termasuk nilai taksiran tahunan hartanah seperti yang ditentukan oleh kaedah taksiran kerajaan, kadar cukai dan sebarang ribat yang tersedia. Jika harta itu tidak berpenghuni selama 30 hari atau lebih, pemilik layak mendapat bayaran balik cukai pro rata. Terdapat tempoh tangguh selama sebulan untuk pembayar cukai membayar levy. Jika cukai harta tidak dibayar pada tarikh tamat tempoh, 15 hari tambahan diberikan dengan hukuman $1. Selepas 15 hari, pemilik dikeluarkan waran tangkap dan dikenakan tambahan $5 campur 5% daripada jumlah yuran sebagai yuran pembayaran lewat. Apabila waran ini gagal, ejen dilantik dan harta alih pemilik atau lokasi dilelong. Dalam keadaan yang melampau, harta tak alih dirampas dan dijual di pasaran terbuka. Di samping itu, pengawal cukai harta melantik bank, pembayar cukai, majikan atau penyewa untuk membayar apa-apa cukai tertunggak menggunakan dana yang terhutang kepada pembayar cukai. Asas cukai. Pihak berkuasa hasil dalam negeri Singapura mengira cukai harta tahunan dengan mendarabkan nilai tahunan AV hartanah dengan kadar cukai harta yang berkenaan. Kadar cukai harta adalah progresif. Apabila nilai hartanah meningkat, begitu juga dengan kadar cukai. Ia juga berbeza-beza berdasarkan sama ada harta itu diduduki oleh pemilik atau tidak. Berikut ialah kadar cukai hartanah untuk hartanah kediaman yang diduduki pemilik dan tidak
diduduki pemilik. Kadar cukai pemilik dan bukan pemilik. Kadar cukai pemilik hartanah kediaman yang diduduki pemilik terdiri daripada kondominium, flat HDB dan hartanah kediaman lain di mana pemilik tinggal. Hartanah kediaman yang diduduki oleh pemiliknya menikmati kadar cukai pemilik penghuni. Kadar cukai bukan pemilik. Hartanah kediaman yang diduduki bukan pemilik termasuk kondominium, pangsapuri, HDB dan hartanah kediaman yang diduduki bukan pemilik lain. Oleh itu, kadar cukai untuk pemilik penghuni tidak terpakai. Jadi saya serah kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum. Saya akan sambung untuk pembentangan tajuk struktur kadar cukai. Pemilik hartanah Singapura terpaksa membayar cukai harta tahunan. Singapura mengenakan cukai hartanah pada skala progresif berdasarkan nilai tahunan hartanah tersebut. AV ditentukan dengan menganggarkan pendapatan sewa harta tanah. Secara amnya, kadar cukai hartanah Singapura dianggap sangat rendah, terutamanya untuk hartanah yang diduduki pemilik. Kadar cukai ke atas hartanah kediaman yang tidak diduduki pemilik, termasuk hartanah pelaburan, meningkatkan daripada 12% kepada 36%. Ini berbeza dengan cukai semasa 10 hingga 20% ke atas hartanah tersebut. Di samping itu, kadar cukai harta ke atas kediaman yang diduduki pemilik untuk bahagian nilai tahunan mereka yang melebihi 30,000 Sing dolar akan dinaikkan daripada 6% kepada 32%. Ini berbeza dengan 4 hingga 16% untuk bahagian nilai tahunan. Kenaikan kadar cukai hartanah tidak akan menjejaskan kediaman yang diduduki pemilik dengan nilai tahunan 30 Sing dolar, 30,000 Sing dolar atau kurang, seperti rumah pangsa lembaga perumahan atau kondominium dan hartanah pinggir bandar. Untuk cukai yang perlu dibayar mulai tahun 2024, kadar cukai mutamat sehingga 36% untuk rumah yang tidak dihuni pemilik dan 32% untuk hartanah kediaman yang diduduki pemilik akan berkuat kuasa. Dengan kadar cukai baru itu, sebuah rumah berkembar bukan pemilik yang besar di tengah Singapura dengan nilai tahunan 150,000 Sing dolar akan dikenakan bil cukai harta tahunan kira-kira 43,000 Sing dolar, meningkat daripada 24,000 Sing dolar semasa. Jika kediaman yang sama diduduki pemilik, kadar cukai yang dikemas kini akan menghasilkan bil cukai harta kira-kira 28,000 Sing dolar. Hartanah sewaan kediaman dikenakan cukai pada kadar yang lebih tinggi daripada hartanah yang diduduki pemilik kerana ia dianggap sebagai aset pelaburan. Bagi sejarah cukai, sebelum Ordinan Cukai Harta pada 1961, Majlis Bandaraya dan Lembaga Kampung boleh mengenakan kadar cukai tahunan maksimum sebanyak 36% di daerah pusat perniagaan dan 9% di kawasan luar bandar. Kadar berbeza berdasarkan lokasi hartanah dan pekerjaan pemilik. Ini mengakibatkan tidak samaan kerana sesetengah hartanah tertakluk pada dua kadar yang berbeza secara serentak. Kadar ini harus mencerminkan tahap penyampaian perkhidmatan di pelbagai daerah majlis. Kerajaan memutuskan pada tahun 1978 untuk merasionalkan kadar cukai dalam tempoh 5 tahun menjadikan 23% menjelang 1983. Tahun dihujah bahawa adalah tidak sesuai untuk menggunakan variasi dalam kadar cukai kerana AV hartanah menggambarkan lokasi dan tahap perkhidmatannya. Bagi prinsip pencukaian, dalam konteks di mana banyak kerajaan terpaksa menghadapi penurunan pendapatan, peningkatan perbelanjaan dan kekangan fiskal, meningkatkan hasil kekal sebagai fungsi cukai yang paling penting, yang berfungsi sebagai cara utama untuk membiayai barangan awam seperti penyelenggaraan undang-undang dan ketenteraman dan infrastruktur awam. Terdapat beberapa pertimbangan dasar cukai yang luas yang secara tradisinya telah membimbing pembangunan sistem pencukaian dengan menggandakan tahap pendapatan tertentu akan dinaikkan yang bergantung pada dasar ekonomi dan fiskal yang lebih luas negara berkenaan.
Ini termasuk berkecuali keberkesanan dan kesaksamaan, kepastian dan kesederhanaan dan kebolehsuaian. Assalamualaikum, saya Nur Syahirah Mazaki, nombor 282430 akan menerangkan mengenai equity. Equity ialah hasil daripada pertumbuhan harga hartanah yang ketara di Singapura. Terdapat dua kategori duty stamp yang dikenakan kepada pembeli rumah di Singapura. Duty stamp pembeli dan duty stamp pembeli tambahan. Bayaran awal diperlukan untuk semua pembelian hartanah, dan yang terakhir hanya berkaitan dengan pembelian hartanah, kediaman dan jumlah keseluruhan, berbeza-beza berdasarkan profil pembeli. Sebab ini tiada charge apabila hartanah dipegang dalam amanah hidup tanpa pemilik beneficial yang boleh dikenapasti. Ini sebarang pemindahan harta kediaman kepada amanah hidup yang merupakan amanah yang diwujudkan semasa hayat, seseorang itu akan dikenakan yuran sebanyak 35%. Ini pelaksanaan dokumen amanah untuk duty stamp tambahan ini dikembalikan. Pertama, semua pemilik berfaedah hartanah kediaman mestilah individu yang boleh dikenal pemilik beneficial ini pada masa harta itu dipindahkan ke dalam amanah. Mengikut peruntukan amanah, pemilikan beneficial tidak boleh diubah, dibatalkan atau tertakluk kepada syarat berikutnya. Jumlah yang dipulangkan adalah bergantung kepada profil cukai pemilik beneficial dengan kadar terpakai yang paling besar. Seterusnya ialah keberkesanan pentadbiran cukai. Bilangan negara OECD, iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development, yang mengenakan cukai kekayaan bersih telah menurun daripada 12 pada 1990 kepada hanya 3 pada 2020. Sambil menyatakan bahawa ini sebahagiannya disebabkan oleh kesukaran melaksanakan bersih. Cukai kekayaan dengan berkesan, iaitu penilaian kadar cukai hartanah, adalah sebagai tindak balas kepada pasaran hartanah Singapura yang berkembang pesat dan juga mendorong pengenalan langkah penyejukan baru pada bulan Disember. Pusingan terbaru langkah penyejukan untuk meminjam dan peningkatan dalam duty stamp pembelian tambahan ke atas pembelian hartanah kediaman. Seterusnya ialah kesimpulannya. Kita boleh kata sistem cukai hartanah di Singapura ni kekal berdasarkan penilaian sewa tahunan hartanah sebagaimana sejarah diperolehi daripada sistem penarafan British. Kadar cukai telah dirasionalkan sepanjang 4 dekad yang lalu dan sistem kadar telah beralih daripada menggunakan kadar yang berbeza kepada pelbagai jenis hartanah kepada menggunakan kadar seragam untuk semua hartanah kecuali rumah yang diduduki oleh pemilik. Ini merupakan bahawa kadar konsesi dan penilaian rendah yang besar bagi hartanah telah dilaksanakan sebagai akibat daripada dasar awam yang disengajakan. Dasar ini juga digunakan untuk mengukuhkan asas politik parti pemerintah. Sekian, terima kasih.